Alamak, Duduk relax, tengok IG, nampak cerita sana sini. Ada yang gaduh suami isteri, mentua menantu iri hati. Banyak isu kontemporari, hala tuju tercari-cari. Alamak. Ayo kita buka minda, hormati antara kita, kupas masalah bersama. Ayo kita. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada The Alamak Stories, rancangan terbitan khas terbitan Pergas TV Originals. Jadi rancangan The Alamak Stories ini dah masuk ke episod ke-8. Sebelum itu saya perkenalkan lagi rancangan ini bertujuan untuk sama-sama kita memberi kesedaran kepada masyarakat kita mengenai isu-isu realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Pada masa yang sama-sama kita bertujuan untuk mengeluarkan ataupun membimbing, memberi panduan kepada masyarakat kita bagaimana ingin menghadapi dan mencari solusi kepada isu-isu ini berdasarkan ataupun berasaskan syariah Islamiah. Dengan harapan semua kita dapat saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Semua kita dapat hadapi isu-isu ini dengan lebih objektif dan proaktif. Bersama saya, asatizah kita yang bukan calang-calang orang, Ustazah Nadia dan juga Ustazah Balkis. Jadi hari ini, episod ke-8 ini adalah alamak ahli keluarga sakit mental, ada orang hantar ke? Okay. Jadi betul-betul panas alamak ni hari ni, and mungkin boleh timbulkan keresahan dalam diri sebahagian pihak because perkara ini adalah perkara yang tidak asing lagi. Betul tak Asatizah? Betul. Perkara ini mungkin bagi setengah kita perkara ini betulkah ada orang yang rasa macam gitu? Tapi sebenarnya ada. Dan ini bukan untuk bash siapa-siapa, tidak, tetapi sama-sama kita cari pencerahan dalam situasi ini. Jadi sebelum saya masuk kepada soalan-soalan alamat-alamat, saya ingin memberi satu cerita lah berdasarkan cerita sebenar. Okay, dan cerita inilah yang akan kita refer to lah apabila kita tanya soalan. Bahawasanya ada seorang ataupun sepasang ibu bapa, mempunyai anak, dan of course siapa tak sayang anak kan. Dan jadi kalau apabila anak tunjukkan mungkin kelakuan yang luar biasa ataupun mungkin sebagai kita mengatakan kelakuan yang pelik, simptom-simptom penyakit mental dan sebagainya, secara semula jadi ibu bapa itu akan merasa risau dan akan mencari solusi. Jadi sepasang ibu bapa ini merasakan bahawasanya simptom-simptom ini adalah gejala ataupun adalah satu boleh dikatakan satu cerminan bahawasanya ada yang menghantarkan sihir kepada keluarga mereka. Sebab itu anak mereka berkelakuan pelik. Jadi mungkin saya nak tanya Ustazah Balkis dulu. Ustazah Balkis, untuk kita lebih mengetahui bagaimana nak menghadapi isu ini, kita pun harus tahulah apakah itu penyakit mental. Kalau kita tak tahu, of course kita tak boleh start mana-mana kan untuk cari solusinya. Jadi apakah penyakit mental dan apakah jenis-jenisnya yang patut kita sebagai masyarakat tahu untuk sama-sama membantu? Silakan Ustazah. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mengucapkan alhamdulillah and jazakillah khairan Ustazah, dan saya mengucapkan daripada pihak Kelab Pilih, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pergas
kerana memberi peluang pada kita ke depan untuk sekurang-kurangnya berkongsilah apa-apa pengalaman yang kita melalui di masa kita melakukan kaunseling. So bila saudari tadi, Saudari Zahra mengatakan tentang berkelakuan pelik. Sebenarnya berkelakuan pelik ni yang jadi satu macam tanda tanya tau. Kenapa budak ni berperangai macam gini? Apa yang sebenarnya berlaku? So kadang-kadang bila kita cakap, lagi satu you mention the word symptom. Symptom tu tanda-tanda. Tanda-tanda yang selalunya ditunjukkan bila bagi mereka yang melalui macam sakit mental ataupun kita panggil gangguan mental. Okay, so apa sebenarnya kesihatan mental yang kita nak tahu? Kesihatan tu is normal lah. Yang kita boleh pergi kerja, kita boleh masak, kita boleh kemas, kita boleh berbual, kita boleh attend sekolah. Very focus. So di situ bila kita emosi kita, psychological kita, kita social, kita berjumpa kawan, kita boleh keluar, kita riang. Kita boleh lakukan kerja seperti biasa. Itu kita panggil kesihatan lah, biasa normal Tapi dia bila abnormal yang tadi aku cakap pelik tadi, itu nama dia abnormal lah. Tiba-tiba kurung diri dalam bilik, tiba-tiba marah, tak nak berbual, tak nak bercakap, habis hentak-hentak, mengamuk, terpekik. Dan ada juga yang saya dengar ada hentak kepala ditimbuk. Kenapa kelakuan dia seperti itu? Di situ kita mengatakan emosinya terganggu. Psychologicalnya mungkin terganggu. Tetapi seandainya kita buat rawatan awal, peluang-peluang untuk memperbaikilah, merawat, kita rasakan more easy lah, lagi mudah. Tetapi perlu diambil perhatian pada ibu bapa ataupun adik-beradik ataupun suami ataupun isteri ataupun jiran. Kalau kita dapat bantu lebih awal, ia lebih memudahkan. Tetapi kadang-kala keadaan begini yang buat orang rasa macam betul ke ni depression macam awak kata ataupun ini gangguan kena hantar orang. Ini soalan yang sebenarnya yang dibelenggu lah untuk orang-orang yang penjaga ni lah. Kita panggil caregiver. Dalam Kelahi kita panggil tu caregiver. So belenggu. Apakah yang jenis-jenis yang kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu betul mental, sakit mental ataupun kita panggil gangguan mental? Macam mana? Contohnya seperti kemurungan kita panggil depression lah tu. Murung, tak ada mood, tak nak cakap. Ini boleh berlaku kepada umur yang rendah, budak sekolah ataupun kita panggil remaja ataupun orang dewasa, boleh berlaku kepada sesiapa. Okay? Bukan semestinya ada certain age, tidak. Tapi apa yang berlaku seperti kemurungan, maknanya dia tidak bermaya, dia tidak berkuasa, dia macam tak nak buat apa-apa, diam aja, kunci di dalam bilik, tak nak makan, kadang-kadang tak nak berbual. Dan juga kadang-kadang ada kita panggil GAD, General Anxiety Disorder. Maknanya tiba-tiba rasa takut, rasa seram sejuk, nak keluar rumah tak nak. It's happened, saya pernah jumpa seseorang tu mengatakan, saya selalu pergi masjid, tetapi saya tak boleh keluar rumah. Saya tak boleh, macam rasa takut. Dia punya heartbeat, dia palpitation dia dekat jantung dia terlalu kuat. Kaki tangan sejuk. Itu kita panggil General Anxiety Disorder. Dan ada juga Panic Disorder. Macam rasa macam nak mati, rasa macam takut, ada macam benda yang gegerun. Dan OCD kita panggil Obsessive Compulsive Disorder. Di mana keterlaluan, macam kita buat sesuatu benda tu, kita punya urge buat kita repetition. Kita boleh nak lap rumah, lap. Ada seorang hamba Allah yang saya jumpa, tangan dia sampai naik macam kembang. Dah jadi macam luka-luka. Pasal apa? Asyik cuci tangan. Ada yang maknanya tentang solat pun ada juga, dalam rasa was-was all that. Dan gangguan insomnia, maknanya tak boleh tidur. Dia terus tak boleh tidur, mata dia tu tak ngantuk. Nak tidur pun macam dia punya brain is very, very busy. Sibuk memikirkan sesuatu. So dia punya brain punya function is like 24/7. Jadi tak boleh tidur. Dan ada juga kita mengatakan banyaklah, actually pasal mental health ni ada banyak kategori. Ni saya sebut yang salah satu yang common yang kita jumpa. Psikosis. Psikosis bermakna gabungan simptom yang mengakibatkan macam terjejas untuk keadaan realiti. Contohnya, kalau hallucination dia ada macam terfikir-fikir ataupun terbayang-bayang. Dia dengar suara mak dia
suara seseorang ibu contoh ibu dia pekik-pekik dengan dia, maki-maki dengan dia, tapi mak dia tak ada kat situ. It's just a voice. Itu kita panggil auditory. Ada pula dia bayangkan dia macam nampak ada orang kat depan. Orang tu tengah tenung dia tapi sebenarnya tak ada orang. Itu mau kita panggil hallucination. So dia ada macam skizofrenia, dia ada OCD, dia ada macam-macam nama So how? Macam mana kita nak tahu simptom? Simptom dia semua sikit lebih kurang macam ketara boleh nampak. Okey. Sama ada kita panggil mild to moderate ataupun moderate to severe. Bila mild masih sikit kita nampak tiba-tiba tak pernah budak ni masuk balik sekolah angkat beg terus masuk bilik. Tak berbual, senyap aja. Okey. Dan tiba-tiba berminggu-minggu kita nampak dia macam menghindari. Habis nombor 2 mungkin kat sekolah pun teacher cakap dia punya perkembangan dah merosot. Okay, that is a symptom should happen. Kita kena aware as a parents ataupun sebagai penjaga. Okay, dan di mana seorang suami pernah mengatakan, saya perasan isteri saya tak nak berbual, dia diam, habis sikit marah. Itu dipanggil agitated lah, macam sikit je marah, sikit marah. So, there is a development on the symptom. Kalau perasan, maknanya kita try lah, pujuk lah Habis kadang-kadang cepat nak berang, mengeluh, habis lupa, macam bingung, habis terasa seolah-olahnya semuanya dah tak guna lagi lah aku hidup, orang semua dah tak suka aku banyak buat salah, aku menyusahkan orang. All these symptom kita boleh katakan partly ada part of symptom of major depression. Major tu maknanya dah stage of severe lah nanti dia rasa lebih baik mati. So bila tanda-tanda tu, simptom-simptom tu dah menunjukkan, maknanya sesuatu harus dilakukan. Jangan kita macam rasa nantilah, tak apalah. Kalau ada seorang kadang-kadang tanya untuk terapi bila datang kepada Club Heal, saya rasa saya tak nak pergi doktor pasal saya rasa nak cuba buat ruqyah, saya cuba nak buat macam ni. Saya cakap boleh cuba dua-dua, tak masalah kan. Tapi daripada kita terus giving up, tak nak cuba on medical side. Pada kita tak nak perlu ubat ataupun tak nak pergi buat rawatan, jumpa kaunselor ataupun tak nak jumpa psikiatrik ke, pada kita tak nak lah, kita ketepikan. Bila sampai satu stage dah mudarat, bagaimana? Apa yang patut kita lakukan? Adakah kita harus sampai kena panggil polis pasal dah mengamuk, dah tak boleh kontrol, ataupun dia dah lari daripada rumah, ataupun sesuatu yang kita panggil more kronik. So rawatan awal adalah yang terbaik. Itu nasihat saya lah. Kalau nak tanya pasal tanda-tanda dia, memang kita boleh nampak obvious. Kalau lambat, rawat lah. Dia makin maknanya kelakuan, behavior. Dia menunjuk pada behavior. Macam terpekik, mengamuk. Dan selalu tanggapan apa, agaknya kena rasuk ataupun kena sihir orang yang hantar. Tu sebab saya cakap, kita pun tak tahu. Pasal benda ni wa'i, Ustazah. Betul. Tak nampak. Tak boleh, kita tak tahu benda tu betul orang hantar. Ada yang mengatakan saka. Ada yang mengatakan. So kita cakap memang kita tak nampak. Saya pun tak tahu pasal saya bukan bahagian ruqyah, saya tak faham. Tapi usaha dua-dua. Jangan buat satu. Seandainya awak ada rasa itu kebenaran lah. Tapi di samping itu mungkin rawatan awal yang terbaik. Ini jawapan saya lah. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jadi hadirin hadis sekalian, penonton sekalian, dapat kita petik daripada perkongsian Ustazah bahawasanya rawatan awal amat penting sekali. Dan bagi kita, kalau kita nampak orang yang tersayang kita, orang-orang yang rapat dengan kita mungkin menunjukkan simptom-simptom ini ataupun gejala ini, untuk kita rasa the urge, kemahuan untuk kita tu cepat tolong. Jadi mungkin kalau orang tu tak dapat tolong dirinya sendiri, kitalah orang yang di sekelilingnya tu dapat tolong dengan lebih saksama lah, dengan lebih efektif insya-Allah. Jadi soalan kedua saya untuk Ustazah Nadia pula, Ustazah. Gangguan mental dalam masyarakat kita yang kita tak dapat nafikan, ia menimbulkan beberapa stigma. Dan ia selalu dikaitkan dengan sihir. Jadi ada orang hantar dan sebagainya kan. Jadi bagaimana kita nak tangani stigma ini dan Ustazah? Mungkin Ustazah boleh share stigma-stigma yang ada, yang Ustazah mungkin pernah dengar dan sebagainya, dan bagaimana kita nak tangani stigma ini dan kenapa selalunya dikaitkan dengan sihir Ustazah kalau cakap pasal penyakit mental ni? Okey.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah saya akan jawab pertanyaan Ustazah Zahra tadi tentang stigma masyarakat terhadap gangguan mental ataupun kesihatan mental. Kalau kita lihat ada dua bentuk stigma dari masyarakat yang ketara yang kita perasan, dan ianya berlaku beberapa dekad yang lalu. Kalau sekarang ini mungkin sudah lebih banyak awareness ataupun kita sebutkan kesedaran. Thanks to kita berterima kasih kepada pihak seperti Club Heal yang memberikan banyak kesedaran. Yang saya pasti Club Heal dah berapa lama tu Ustazah? Kita hampir dah 12 tahun, 13 lah saya rasa. Ya, Alhamdulillah. Jadi dalam waktu jangka masa 12 tahun itu, saya percaya, saya yakin dan kita nampak sendiri di berita-berita yang mana Club Heal telah menganjurkan aktiviti-aktiviti yang meluaskan kesedaran kepada masyarakat kita. Dan saya rasa sebelum Club Heal, mungkin ada beberapa orang yang sedar, ada beberapa orang yang tidak, tapi kebanyakannya masyarakat kita tak boleh terima dan bahkan menafikan. Betul Ustazah? Ya, betul. Jadi menafikan tentang penyakit mental kerana ada yang merasakan ianya sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tabu, yang jangan sebutkan tentang ini kerana orang akan pandang pesong atau lihat kita sebagai orang yang pelik ataupun yang mungkin perasaan-perasaan seperti kita ni kurang iman. Jadi ada dua perkara yang kita perasan yang kami rasakan bahawa stigma masyarakat yang dulunya sangat ketara. Apakah dua perkara itu? Yang pertama, mereka merasakan bahawa kalau melihat seseorang itu berkelakuan pelik, berkelakuan yang luar dari kebiasaan, ataupun ada gangguan-gangguan yang seperti itu disebabkan oleh kurangnya iman, kurangnya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kurang salat, yang yang dalam kategori itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, stigmanya adalah dia berlaku pelik, ada gangguan ni. Gangguan apa? Gangguan sihir, gangguan jin. Termasuklah saka, itu masuk bahagian sihir juga. Jadi dua perkara ini. Jadi di sini stigma ini kita boleh lihat dulunya disebut-sebut atau sikit-sikit tengok orang tu lain sikit je, ini sihir, engkau kurang iman, itu mungkin dari beberapa dekad yang lalu. Tapi sekarang ini alhamdulillah kerana kesedaran kita tahu betapa pentingnya untuk kita lihat dari sudut lain juga. Bukan semata-mata kerana kurangnya iman ataupun kerana gangguan jin, walaupun memang boleh jadi kerana disebabkan itu juga. Tapi kita jangan fokuskan bahawa itu sahaja masalahnya, itu sahaja isunya, sebab tu dia seperti itu. Sebab tu mentalnya ada gangguan, ada berkelakuan yang bukan seperti biasa. Nah, di sini apa yang ingin saya sampaikan adalah ianya sebuah stigma yang pastinya bukan 100% benar. Ia betul boleh jadi orang itu disihir, boleh jadi ada gangguan jin. Tapi pada waktu yang sama kita mesti faham bahawa tidak semuanya berlaku disebabkan gangguan jin ataupun sihir. Ataupun kita tak boleh beritahu orang itu kenapa dia seperti sekian, ni iman lemah. Makinlah orang itu semakin murung, semakin stres kerana orang menghukuminya dengan sesuatu yang kemudian lebih menjatuhkan dia lagi. Jadi saya rasa ini kurang sesuai, tak boleh berlaku lagi memandangkan kita dah ada kesedaran tentang kesihatan mental. Dan kesihatan mental ini sesuatu yang benar yang kita tak boleh sorokkan. Dan seperti Ustazah Balqis tadi mengatakan bahawa kita percaya gaib, betul. Kita percaya gaib. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, kita percaya wujudnya jin. Saya tak mengatakan bahawa ini bukan sihir, ini bukan jin. Boleh jadi ianya sihir, boleh jadi ianya jin. Dan boleh jadi ianya kerana kurang keimanan ataupun kurang solat, kurang ibadah dan sebagainya. Tapi sudut lain juga, kita mesti lihat bahagian ada namanya kesihatan mental yang di situ boleh kita bantu berikan intervention di situ.
Tadi kan Ustazah Balqis kata mesti mulakan dari awal, berikan bantuan, itu intervention awal. Jangan sampai dah melarat, kemudian itu susahlah mungkin untuk kita berikan ataupun memperbaiki keadaannya. Dua stigma ini yang saya ingin sampaikan, bukan 100% kerana dua perkara ini boleh jadi disebabkan oleh kesihatan mental. Dan sebagai seorang Muslim kita tahu keadaan kita ada jasad, kita ada mental, akal fikiran, dan kita juga ada spiritual. Spiritual sesuatu yang kita tak nampak tapi kita meyakini. Seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin kerana kita ada rukun iman mempercayai wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tidak nampak Allah. Tapi kita bayangkan, kita yakin bahawa Allah itu wujud dan kemudian kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlukan itu dari sudut spiritual. Dan selain itu dalam rukun iman kita percaya kepada malaikat. Malaikat kita pernah nampak malaikat ke? Ustazah pernah nampak malaikat? Mungkin malaikat yang malaikat kan biasa kalau menghadirkan diri kan mereka menyerupai kan. Kita tak pernah tahu, kita tak tanyakan. Ini malaikat kan? Adakah anda malaikat? Kerana anda sangat baik seperti malaikat. Kita tak nampak malaikat, tapi adakah kita meyakini malaikat? Meyakini, dan itu adalah rukun iman kita. Sama halnya juga kalau kita mempercayai para malaikat dalam alam gaib, kita juga mempercayai jin dan syaitan pada alam gaib. Dan seseorang Muslim yang tidak mempercayai malaikat, tidak mempercayai adanya wujudnya jin dan syaitan sebagai contoh, itu boleh masuk dalam kategori kufur, kafir. Sebab itu kita percaya. Dan bila ada stigma, masyarakat mengatakan bahawa ini disebabkan jin dan syaitan, ini disebabkan tak cukup iman kepada Allah. Bukan saya ingin sampaikan bahawa itu salah, itu stigma yang salah, bukan. Ada kebenarannya, memang benar, sebab itu yang kita meyakini. Tapi di sini kita mesti membuka minda kita, kita mesti cuba memahami bahawa ada sudut lain juga yang perlukan ilmu, yang mana ada satu bab kesihatan. Bukan saja kesihatan dari sudut badan, jasad, tapi kesihatan dari sudut mental. Saya beri satu contoh, ini Ustazah Balqis boleh betulkan saya kalau silap. Schizophrenia. Itu adalah sakit mental yang mendengar suara-suara, betul? Betul. Dan ada diagnosis ataupun saya pernah terbaca bahawa mendengarkan suara-suara itu disebabkan ada sesuatu yang tidak kena pada nerve otaknya. Ya. Betul? Betul. Jadi ini adalah sudut medical yang memang ada evidence-nya. Kalau kita sebutkan orang tu ada skizofrenia, dia kata beritahu kepada kita, Ustazah saya ni dengar-dengar suara-suara, tu jin, tu setan. Boleh jadi juga, tapi jin dengan syaitan itu bukan suara-suara, lebih kepada was-was. Syaitan itu dia berikan was-was yang mana kita dapat rasa ada was-was dalam hati kita. Tapi tak semestinya mesti dengar suara. Jadi yang seperti ini mungkin ada masalah dari sudut otaknya, yang mana ada medical evidence di situ yang dia perlu bantuan lebih dari spiritual. Jadi di sini perlu ada keseimbangan. Yang spiritual ia juga, yang mental, kesihatan badan ia juga. Jadi mesti selarikan sama-sama. Dan bukan kita satu je tak seimbang nanti. Ini yang kemudian kita akan berlaku zalim buat orang. Kita sebagai asatidz, sebagai contoh, kita kata jangan itu suara-suara jangan ikutkan sangat, itu kurang iman, banyak solat je dah okey. Jangan ikutkan sangat, itu setan tu. Jadi kita baca auzubillahi minasyaitanir tiup-tiup sikit dah okey. Mungkin ada satu bahagian yang otaknya ini ada kegangguan dari sudut nerve dan sebagainya yang dia perlu bantuan dari sudut medical atau medicine, ataupun dari sudut psikologi, psychiatrist yang seperti itu. Dan ini kita tahu di zaman sekarang ini perkara-perkara ini valid, kita sebutkan memang ada. Memang ada. Mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kita jarang dengar atau tak pernah dengar sama sekali. Sekarang ini alhamdulillah ada pihak-pihak, ada usaha-usaha seperti Ustazah Balqis dan timnya, kita diberikan kesedaran tentang wujudnya masalah isu seperti ini, dan jangan disapu di bawah kapet saja. Tapi kita perlu tunjukkan, nah, it's here and it's going to stay.
dan apa yang kita boleh bantu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustazah atas pencerahannya. Masya-Allah. Jadi antara takeaway yang Ana dapat lihat ataupun Ana dapat daripada perkongsian Ustazah Nadia adalah kepercayaan kita terhadap perkara-perkara gaib seperti jin, gangguan, sihir. Jangan sampai kita lenyapkan kemungkinan bahawasanya seseorang itu perlukan pertolongan ataupun bantuan dari segi kesihatan mental. Jadi of course semua perkara itu harus seimbang. Kalau ada kesihatan fizikal, harus ada kesihatan mental, kesihatan rohani dan sebagainya. Jangan sampai kita fokus satu saja, yang lain terbiar. Dan yang terbiar tu adalah yang takut kita menzalimi diri sendiri ataupun diri orang lain. Betul. Jadi kalau kita dapat tahu kegentingan ataupun the urgency untuk kita lebih memahami penyakit mental ini, baru kita dapat tahu bagaimana ingin menjadi satu ataupun ingin mengambil peranan sebagai seorang yang dapat membantu. Jadi soalan saya pada Ustazah Balqis pula, Ustazah, dengan pengalaman Ustazah yang begitu luas sekali, Ustazah, dan juga mungkin Ustazah boleh kasih contoh-contoh ataupun share dengan kita pengalaman Ustazah. Adakah terdapat peningkatan dari segi bilangan individu yang menghadapi penyakit mental kebelakangan ini? Dan apakah yang harus dilakukan oleh seseorang individu ataupun keluarga terdekat ataupun kawan terdekat jika kita dah lihat gejala ataupun simptom-simptom yang ada? Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat membantu dan bukan jadi sebagai orang yang tengok aja. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih. So pasal kita cakap statistik Okey. Daripada saya bekerja di Club Hill 2014, masa tu saya ingat lagi saya bikin talk, saya cakap 10 orang salah satu yang sakit mental, 10 equal to 1 Okey. Sekarang latest 2022 saya nampak ada research tunjukkan 7 equal to 1. Dah banyak. That means it's quite high. Dan punca-puncanya apa? Kita katakan kalau nak cakap masyarakat saya ingat saya selalu ikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada awalan diri kita lah. Saya selalu suka quote ni lah saya pakai. Uhibbun nafsik awalan. Love yourself first. Kita mula dengan diri kita. Adakah kita well-being kita take care? Kita ada self-care tak? Overwork tak? Penat sangat tak? Overstress tak? Habis kita macam mana? Kita punya makanan, kita punya rehat, kita punya tidur. Kita cukup tak? Okay, kalau kita rasa Alhamdulillah, baru kita boleh membantu orang lain. The same thing saya akan cakap kepada caregiver semua. Kita boleh bantu orang yang kita sayang, tapi diri kita pun penting juga. Okay, dan kita langkah satu langkah lagi. Rasulullah pun mula dengan keluarga kan? Keluarga, right? So family kita. Kita tengoklah anak isteri kita macam mana. Ada tak perangai yang macam tiba-tiba marah-marah, duduk, tanya kenapa marah, kenapa sedih. So all that, the next langkah is, then kita cakap pasal pak kerja pula lah. Yang bos, yang manager, ambil tahulah sikit pekerja-pekerja dia overstretch, jangan macam overload kerja, habis tiba-tiba ponting ambil MC. Kenapa ambil MC agaknya penat sangat, stres sangat and then kemudian kita pergi pula di satu langkah lagi jiran nampak selalu jiran kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, tiba-tiba senyap dia jalan. Makcik ni macam kenapa especially elderly diorang also can call onset of anxiety and depression. This is very common. Okay, because of diorang punya aging. Okay, hormone in the body itself. So kita also tengok jiran dan asatiza pula langkah next. Dia pergi masjid selalu ustazah budak orang tu tegur, ustazah apa khabar, tiba-tiba dia diam, alali nampak dia tak datang ataupun dengar khabar dia sakit. So kita nak tahu jugalah. So all these langkah kita cakap masyarakat, yes, there is a way that kita boleh membantu. Tapi macam saya cakap, apa risk factor yang buat orang sakit mental? So yang selalu kita katakan risk factor is pasal hormon dalam badan kita perubahan. Orang yang baru melahirkan diorang also can fall on their postnatal blue and then also orang yang kehilangan kematian orang yang diorang sayangi, diorang boleh kena grief. That is where also diorang boleh onset of
the depression, macam-macam And then orang yang ada situation of trauma, accident ataupun apa-apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, stress is a common, every one of us have stress. Bohong orang cakap dia tak ada stress dalam hidup dia. Semua orang ada stress. So how kita menangani stress. And then addiction, there is a part of people who have this addiction behavior. And then family history. Kadang-kadang kita ada family genetic yang ada mental illness. Di situ mungkin kita ada little bit punca-punca boleh jadilah. Macam sama juga macam diabetes, kencing manis, sakit jantung. Kita bawa sikit lah. Tapi tak semestinya bila family tu ada, kita mesti ada. Tapi if we have a proper self-care, kita ada well-being, kita jaga kesihatan kita, kita akan little bit prevent lah kita panggil And then physical illness. Kadang-kadang ada orang yang ada physical illness macam orang ada apa-apa yang kena buat masalah kencing manis ke apa-apa So that is also cause of orang boleh fall to the stage of onset of depression. So the mood are very low. So masyarakat boleh membantu dengan apa? Seperti saya mengatakan awalan, kita pergi yang dekat je lah, tak payah pergi jauh-jauh, pergi poliklinik. Okay, kalau kita rasa simptom tu dah macam berlarutan, dah banyak sangat. Minggu-minggu kita rasa melomot, kita rasa tak bermaya, tak boleh makan, susah nak tidur. Kita can see the pattern. Kita cakap kita boleh self So kita seek for help. Ataupun kita cakap dengan keluarga kita yang terdekat. Then lepas kita dah pergi poli, mungkin ialah macam kita kat Club Heal, kita ada counselor that assist tu nak buat assessment. Saya dah 2 minggu rasa macam gini. And then kita boleh assist them kalau diorang perlukan mungkin buat assessment on diorang punya apa kita panggil more on the Allahumma salli ala sayyidina Muhammad GAF kita ada GAF, kita ada measure on diorang punya illness lah. So adakah anxiety diorang ataupun diorang punya stress ataupun diorang punya apa. So the next one is also kadang-kadang important macam saya cakap tadi lah, self care. Kalau kita dah rasa kita dah overwhelmed, burn out, kita kena rehat. Kita kena, kalau orang cakap dulu nak cuti luar negeri, sekarang dah border dah buka Ustazah dah boleh dah beli shopping, dah beli apa semua So kita ambil self care lah, pergi urut, pergi apa, pergi exercise. So that is a part of kita boleh jaga diri kita. Dan kalau kerja tu banyak sangat, kita organize kita punya kerja lah. Maksudnya hari apa kita nak buat sikit. Jangan kita longgokkan, that is where kita datang stress. Time management. Macam budak-budak yang sekolah, kadang-kadang kenapa dia orang stress? Last minute lah kadang-kadang. Macam saya tadi nak datang sekejap pun saya rasa little bit of anxiety sikit lah. Macam mana kalau cakap salah ke apa. That is common. But how we overcome that situation? So ini tanda-tanda yang kita katakan. Dan kalau kita cakap apa masalah ataupun kita katakan orang keliling kita boleh bantu. Kita boleh kena sikap prihatin. Dan tadi Ustazah ada cakap macam kadang-kadang keluarga mainkan peranan besar lah. Keluarga mainkan peranan besar. Bila kita dapat memberi sokongan dan kata-kata yang kita gunakan, jangan kita macam kau ni kenapa ikut-ikutkan sangat, dah sakit tu bangunlah, jangan baring, pergilah solat, pergilah baca Al-Quran. Orang tu tengah macam mana kalau nak cakap pasal ibadah dia tak boleh fokus tau. Solat tu hudur Ustazah hudur kan, nak kena attend. So dia tak boleh fokus, dia punya pemikiran is scattered everywhere. So how family to see that? Nampak adakah nak pergi doktor tak? Ulurkan bantuan, bawa teman. Saya really salute kepada caregiver yang saya hadir saya jumpa. Masya-Allah tabarakallah, diorang are very supportive dan apa result dia? Alhamdulillah, anak diorang yang nak masuk EU yang tergala kadang-kadang continue because of early treatment macam saya cakap, early intervention. Dia tak mudaratkan. Keluarga dah perasan dan keluarga bagi support. Keluarga attend counselling. Ibu bapa attend counselling. Nak menangani keadaan anak dia. Dia tak cakap anak dia je yang problem. Dia pun nak tahu apa yang dia boleh membantu. Dan saya mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, ini satu, kita panggil psycho-educate. Kita kasih dia ilmu. Dan ilmu tu mungkin Allah nak suruh dia advocate masyarakat pula. Kan, tanpa ilmu, orang tak tahu, orang always, diorang ada macam assumption, a lot of things. Sakit, mental illness tak boleh baik. Mental illness akan membawa macam semua pintu tertutup lah. Tak boleh bekerja, tak ada masa depan, tak ada apa. Tafadhal datang Club Heal tengok macam mana kita punya progress pada peserta-peserta yang attend counselling.
And they are, Masya Allah, saya tengok, ya Allah, diorang punya drawing, diorang punya, kira diorang punya passion lah, diorang punya bakat-bakat yang terpendam lah Ustazah. Banyak. Diorang lebih, kita katakan Masya Allah, yang diorang hidden lah, kira diorang tersembunyi kebolehan diorang. So that is where kita sebagai masyarakat sekarang ulurkan bantuan awalan pada diri kita, kemudian kepada keluarga, kemudian kepada orang yang di luar. Dan asatiza Masya Allah, you all are the first orang-orang yang rasa senang, diorang rasa comfort, diorang rasa macam kalau berbual dengan Ustazah apa, Ustazah faham. These are the intervention lah. Saya rasa the best for asatiza untuk go to both explanation lah tentang mental illness dan tentang apa yang Islam mengajarkan kita supaya jangan mudaratkan diri kita. Itu yang saya boleh jawab lah. Masya Allah, Ustazah. InsyaAllah Ustazah boleh buat buku Ustazah. Saya duduk dengar, tekun je, absorbing everything. Masya Allah, syukran Ustazah. Afwan. Jadi to summarize, I won't do justice to your explanation of course, but to summarize, yang penting kita sayang diri kita dululah. Sah. Sayang diri dulu. Jadi teringat saya pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti ataupun la yu'ta. Maksudnya kalau kita tak ada benda ataupun tak ada apa-apa, kita tak boleh berbagi. Jadi kalau kita nak berbagi, nak membantu, perlu ada pada diri kita dulu baru dapat membantu yang lain. Masya Allah. Dan peranan keluarga, kalau boleh kita communicate, tengok, kita prihatin tentang yang lain juga dalam keluarga kita. Kalau ada perubahan sedikit pun, walaupun bukan penyakit mental, kalau perubahan sedikit pun mana tahu dapat mencegah daripada perkara yang besar yang berlaku. Dan tempat kerja, kawan-kawan kerja, jiran di sekeliling, dan kalau orang-orang yang kita nampak, yang kita selalu nampak kalau dapat perubahan ke apa, kita ni kalau betul especially kita sebagai seorang perempuan, senang kita dapat detect ada perubahan sikit dia Ustazah. Jadi kalau ada orang perubahan sikit je, mungkin of course kalau dia not being himself or herself, mungkin kita boleh tanya. And it doesn't hurt to ask how are you okay, kan? Dan untuk kita juga mengetahui antara faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada penyakit mental, antaranya adalah penuaan ataupun aging. Jadi orang-orang tua kita perlulah kita selalu tengok-tengok juga orang yang baru kehilangan seseorang, of course kita perlu ada untuk mereka. Orang yang mungkin mengalami trauma, ketagihan dan juga mempunyai family history, itu mungkin lebih prone Ustazah towards mental illness, dan mungkin kita boleh lebih fokuslah mengenai kepada mereka. Okey, dan Ustazah juga sentuh mengenai peranan asatiza. Ini will go to my last question untuk Ustazah Nadia. InsyaAllah. Ustazah, sebagai asatiza, peranan kita mungkin banyaklah peranan kita. Tapi kalau Ustazah diberikan berapa minit kita ada? 10 minit ataupun kurang untuk beritahu kepada asatiza. Apa yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka yang mempunyai penyakit mental? Dan buat bantu bukan sekadar bantu begitu saja, tetapi bantu dengan cara yang betul. Terima kasih Ustazah Zahra berkenaan peranan asatiza dalam waktu 10 minit ya Ustazah. Ya, kalau boleh. InsyaAllah saya cuba. Okey, di sini saya letakkan dua perkara juga. Yang pertama, saya rasa para asatiza, kefahaman mereka itu dia understanding must be in sync with the reality. With the current reality, iaitu pemahaman mereka mesti selari dengan realiti kita pada zaman sekarang lah, iaitu konteks zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa bahawa para asatiza perlu sentiasa menaik tarafkan ilmu, mungkin skill mereka jugalah jika mereka berkemampuan untuk melakukan hal tersebut. Ada dua perkara ini. Yang pertama tadi itu mesti insting selari. Jadi di sini para asatiza kita mesti peka dengan keadaan kita, konteks realiti kita sekarang ini. Dan seperti Ustazah Balti kata, sekarang out of 7, the ratio is 7:1. Alright? Dulu 10:1, 7:1. Dan mungkin ada yang tanya, kenapa Ustazah dulu jarang dengar pasal sakit mental, tiba-tiba sekarang banyak? Kita tak boleh elakkan seperti itu kerana memang dunia sekarang ini lebih mudah untuk terpengaruh dengan berbagai gejala kerana mudah untuk kita dapatkan informasi. Kalau kita nak bandingkan 30 tahun lalu dengan sekarang ini, dulu kita tak ada internet. Betul. Jadi tak expose sangat. Kalau sekarang anak-anak kecil, remaja-remaja dah expose. Dan mungkin itu adalah salah satu sebabnya. Jadi kita tak boleh mengatakan bahawa
Dahlah apa tu, semua orang cakap pasal sikit-sikit pasal sakit mental. Saya pernah dengar orang kata gitu. Banyak sangatlah berbual pasal sakit mental, tapi itu realitinya. Kita nak buat apa? Itu realitinya. Seperti saya sebutkan tadi, kita tak boleh sorok-sorokkan. Dan kemudian bila kita peka, oh itu realitinya. Bukan kita marah-marah kenapa seperti itu, tapi lebih kepada bagaimanakah kita boleh membantu. Jadi peranan pertama para asatidzah, saya rasakan para asatizah perlu peka dengan keadaan konteks realiti sekarang ini. Dan kita tahu ada kesedaran, kita pun dah belajar, kita biasa dengar bahawa kadang-kadang seseorang itu menghadapi tekanan, gangguan. Itu tidak semestinya dari jin. Walaupun memang boleh jadi kerana jin. Dan ada asatizah, kita sebagai asatizah, kita biasa orang datang, "Ustazah, saya rasa saya kena rasuk jin, saya rasa gangguan." Kita bukan terus yang, oh okey, perlu ruqyah, betul, itu memang betul kita sampaikan, tapi pada waktu yang sama kita berikan mereka platform ataupun channel yang mana kita minta mereka untuk memohon bantuan. Bukan saja kita kata ruqyah, tapi mungkin kita boleh katakan, ya silakan ruqyah, silakan. Silakan ruqyah. Pada waktu yang sama, kalau setelah ruqyah rasa masih dalam keadaan yang tertekan, terganggu, mungkin boleh minta tolong pakar. Jadi para asatizah, ini yang kedua, naik taraf ataupun kita belajar. Para asatizah jika berkemampuan, jika ada passion dalam bidang ini, mungkin boleh belajar cara-cara untuk membantu mereka yang menghadapi masalah seperti ini. Dan ini perlukan another skill set. Untuk Ustazah, seperti Ustazah Balqis, mempelajari tentang counselling, tentang bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang terganggu emosi mereka. Kalau nak bandingkan sebenarnya Ustazah Balqis dengan diri saya, Ustazah Balqis training dia bahagian itu, bukan saya. Kalau ada orang pelajar datang kepada saya, Ustazah, saya rasa saya ada gangguan jin. Saya tak akan tanya macam awak tahu. Kerana saya pun tak nak dia merasakan bahawa saya tak percaya apa dikatakan. Saya akan beritahu, okey, kalau anda merasakan seperti itu, saya boleh bantu dengan memberikan doa-doa ruqyah. Anda boleh melakukan sendiri. Kalau tak boleh, mungkin minta tolong orang yang boleh bacakan kepada anda. Tapi pada waktu sama, saya akan beritahu bahawa mungkin anda perlu jumpa pakarnya. Saya bukan pakarnya. Saya akan sebutkan seperti itu. Saya tak boleh bantu dari sudut kaunseling. Saya bukan kaunselor. Jadi jangan mengharapkan saya untuk dudukkan anda kemudian saya kaunseling kepada anda. Melainkan saya ada ilmunya. Ini perlukan ilmu, perlukan skill set yang perlu dipelajari. Ada prosesnya. Jadi saya harap para asatizah kalau merasakan diri mereka itu tak mampu, jangan pandai-pandai, nanti akan memburukkan keadaan orang itu. Jadi kita mesti arahkan kepada Ustazah Balqis yang ada ilmunya, ada skill setnya, ataupun kita kalau saya rasa saya nak bantulah. Jadi saya tak perlu nak mengganggu asatizah lain, saya lakukan sendiri, saya membantu orang itu sendiri, maka belajarlah. Di sini saya nak buat promosi sedikitlah Pergas. Pergas ada siapkan, saya perlu postgraduate diploma in Islamic counselling. Saya ulangi, Pergas ada siapkan postgraduate diploma in Islamic counselling. Masya Allah, dan dah berapa tahun juga Pergas lakukan, dan kita mengalu-alukan para asatizah untuk ambil bahagianlah untuk ikuti kami dalam diploma ini bersama Pergas supaya mendapatkan ilmu ini pastinya dapat membantu orang-orang yang datang kepada kita. Ustazah Balqis saya kata orang-orang dengan asatizah rasa selesa kan. Jadi orang datang kita tahu apa nak sampaikan, kita ada ilmunya, kita ada skillnya untuk sampaikan, untuk membantu mereka, tak perlu mengarah. Kalau saya masih perlu mengarah lagi. Saya belum ada, insya-Allah saya belum ada ilmunya, belum ada kesempatan lagi. Belum ada waktu, mudah-mudahan Allah berikan kita ke lapangan waktu dalam taatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu dia dua perkara. Yang pertama, kita mesti peka dengan keadaan sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita dapat menaik tarafkan ilmu kita.
kita. Saya walaupun tidak ada kepakaran atau ilmu dalam bidang ini, tetapi sekurang-kurangnya saya membaca. Ada yang mengatakan, Ustazah, saya tak ada waktu. Seperti saya sebenarnya teringin nak belajar dengan lebih lanjut, tapi kerana saya ada komitmen lain, saya tak mampu. Tapi saya pastikan diri saya selalu membaca. Selalu mendengarkan ataupun mengambil tahu. Bukan saja-saja orang kata saya buat assumption. Saya kalau tak tahu, saya kata saya tak pasti. Kemudian saya baca dulu. Saya tanya kepada kawan-kawan yang dalam bidang kaunseling, kemudian mereka berikan jawapan yang seperti itu. Jadi naik taraf ilmu boleh kita ikuti sesi-sesi seperti saya sampaikan tadi, ataupun kita selalu membaca, selalu bertanya, dan barulah kita lebih yakin dengan jawapan kita berikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan jawapan kita selalu dapat membantu mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustazah. Asatiza perlu pertama mempunyai kefahaman yang selari dengan realiti semasa, dan kedua sentiasa menaik taraf diri supaya kita ada kemahiran untuk membantu orang-orang yang mempunyai penyakit mental, dan supaya kita pun tidak memburukkan keadaan lah. Dan semoga kita dapat bantu secara efektif lah, secara efektif dan bukan secara sia-sia lah. Okey. Kita hampir kepada penghujung. Saya nak tanya Ustazah Balqis, jika Ustazah ada perkara yang Ustazah nak tambah ataupun nak kongsikan sebelum kita tutup. Mungkin sedikit sajalah. Saya agree dengan Ustazah, 100% lah saya agree. Ilmu tu penting. Ilmu. Dan mungkin asatiza yang hadiri yang course yang diploma counselling, at least diorang ada basic. Kalau diorang ada basic, diorang boleh buat assessment. Kalau klien tu cakap, maksud saya kalau orang yang datang di masjid diorang mengatakan diorang ada masalah dengar suara, habis diorang rasa mood diorang very low, Ustazah boleh bilang, okey saya rasa minta, macam Ustazah cakap lah, nasihat pakar, pergi jumpa poliklinik. Poliklinik tempat yang terdekat lah. Sekarang mana poliklinik pun diorang ada psychologist dan diorang ada psychiatric. So it's good pergi buat assessment, ambil minta bantuan. Memang asatiza mainkan peranan besar pada masyarakat, kerana asatiza dihormati dan rasa saya cakap tadi lah, comfort. Bila mengadu mungkin dia rasa more spiritual to bring in also. Macam Ustazah sikit zikir. Kadang-kadang partly itu yang spiritual yang diorang nak dengar. Kalau rasa bila kita beri diorang ilmu-ilmu yang kita tahu, bahawa arah jangan macam saya cakap lah, direction is correct lah. Tak salah direction lah. Kan laihat tu fasalu an ahli zikri, tanya orang yang berilmu. Kan kita tahu, kita orang yang tepat lah. Kalau saya sendiri pun kalau orang cakap pasal ubat, pasal mental health punya ubat, saya tak boleh kasih any ubat ni boleh makan, ubat ni, pasal it's a psychiatric punya job. Kita counselor is just bagi tahu pasal apa yang diorang punya goal, diorang punya harapan. So di Club Heal kita memang memberi orang-orang yang hadir di Club Heal untuk memahami mental health ni sebenarnya, ataupun kita kata gangguan mental ni ada harapan baik pulih. Okay, dan kita ask dorang untuk bring up dorang punya empower dorang untuk percaya kekuatan tu ada. Habis lepas tu kita acceptance tu untuk menerima hakikat. Naam, qadrullah. Ini ujian Allah. Allah beri kita satu ujian dan kita accept, dan apa yang seterusnya kita kena buat? Kita cari jalan keluar pada masalah tu. Dan akhiran the L tu the HEAL the L tu sayangi diri kita. Kita yang in charge lah dalam kita punya kesihatan, kita yang in charge dalam kita punya masalah. So masya-Allah, saya rasa hari ini pun saya belajar daripada Ustazah a few things juga pasal kita tak boleh letak sesuatu dengan just give up. Pasal Islam ajar kita berusaha cara-cara yang terbaik. So alhamdulillah, itu je yang saya nak tambah je lah. Masya-Allah, terima kasih Ustazah Balqis. Ustazah Nadia? Saya tak ada kata-kata terakhir, tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Pergas dan juga pihak Club Heal, Ustazah Balqis atas gabungan ini. Saya rasa memang ini adalah satu topik yang berterusan lah. Dan kita jangan rasa bosan untuk terus-menerus memberikan kesedaran kepada masyarakat kita tentang ini. Kerana ianya adalah sesuatu yang kita boleh sebutkan sebagai worrying lah, memang risaulah, merisaukan. Bukan sekarang, bukan orang-orang dewasa sahaja yang menghadapinya, bahkan umur-umur anak-anak yang masih remaja, muda remaja
anak-anak kecil bahkan masih dalam primary school Ya. dah merasakan tekanan. Itulah realiti kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Kita tak boleh elakkan, tapi kita boleh membawa diri kita ke hadapan dan bertanya, adakah sesuatu yang boleh kita bantu? Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita bimbingan, ilmu, kebijaksanaan, kekuatan hati, kekuatan diri untuk terus-menerus membantu masyarakat. Tapi sebelum itu, tadi saya dengarkan Ustazah Balqis, Ustazah Zahra ulang-ulang mengatakan mesti membantu dirimu sendiri dahulu. Betul. Penting. Kita perlukan sesuatu kan untuk kemudiannya barulah kita boleh membantu orang lain. Insya-Allah semuanya akan baik-baik belaka. Wala tayas, jangan berputus asa. Jangan putus asa. Semuanya ada solusi. Di sinilah saya ingin sampaikan sebagai seorang ustazah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ada orang kata saya rimaslah sikit-sikit naikkan iman, sikit-sikit solat, sikit-sikit kembali kepada Allah. Jangan, kerana kita perlukan yang itu. Kita perlukan yang itu, jiwa kita perlu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan. Hati kita milik Allah, hati kita diciptakan Allah, dan kita serahkan kepada pencipta kita untuk memberikan ketenangan pada hati kita. Insya-Allah semoga kita semua dalam keadaan yang baik di sekarang ini dan juga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Tersentuh saya ni kalau diberikan peluang, saya nak ada 5 minit lah untuk bertafakur sekejap. Masya-Allah, very deep. Subhanallah. Jadi untuk para penonton kita sekalian, saya harap sangat-sangat kita dapat bawa balik beberapa bekal untuk kita sama-sama memainkan peranan kita sebagai ahli masyarakat, anggota keluarga ataupun sebagai amanah untuk diri kita sendiri. Sama-sama kita dapat membantu yang lain dan membantu diri kita sendiri jika kita jika kita hadapi penyakit mental. InsyaAllah. Dan jangan rasa itu adalah satu perkara yang hina ataupun perkara yang perlu orang pandang serong. Tidak. Itu hanya perkara yang adalah amanah untuk kita sama-sama cari bantuan. Sama-sama kita dapat memperbaiki diri dan mencari obatnya, insya-Allah. Dan untuk saya summarize lagi, jangan lupa hadirin-hadirat sekalian untuk rehat. Jangan burn out sangat, jangan terlalu kalau orang Indonesia cakap forsil, jangan perah sangat, jangan perah sangat tenaganya. Badan kita ada haknya, mental kita ada haknya untuk kita sama-sama rehat. Dan untuk kita sama-sama bantu perlukan ilmu. Ilmu perlulah kita mungkin cari kelas, cari yang pakar seperti Ustazah Balqis daripada Club Hill untuk sama-sama kita belajar the set of skills ataupun alat-alat untuk kita sama-sama dapat bantu dengan cara yang betul. Bagi ahli keluarga seperti Ustazah Balqis cakap, Ustazah Nadia cakap, efektif adanya keluarga yang suportif. Nampak perubahan yang positif kepada pesakit mental itu sendiri. Dan saya akhiri dengan kata-kata Ustazah Nadia tadi, adakah sesuatu yang boleh kita bantu? Kita mungkin harus tanya diri kita dan orang-orang di sekeliling kita lah. Itu selalulah, adakah sesuatu yang kita boleh bantu? Kan sometimes kita orang akan surprise, orang akan rasa sebenarnya ada. Kita nampak orang tu okey tapi sebenarnya ada. Ada, insya-Allah. Jadi terima kasih atas masa yang diberikan penonton sekalian, hadirin-hadirat sekalian. Jangan lupa bersama kita pada episod yang akan datang, insya-Allah. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ustazah Nadia, Ustazah Balqis atas masa, ilmu dan perkongsian yang berharga yang diberikan kepada kita. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Alamak.